melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni sangat-sangat banyak. Tak patut dalam satu hari kita tak lafazkan syukur, tak patut. Menjadi seorang yang orang kata tak tahu berterima kasih pada Allah. Kalau dalam sehari itu ada di kalangan manusia, lebih-lebih lagi orang yang beriman, tak terima kasih pada Allah. Maka lafaz terima kasih ataupun lafaz syukur ni kena sentiasa kita ucapkan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita menghadapi musibah ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan hanya di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Alhamdulillah kita dapat kembali ke rumah Allah yang sangat-sangat kita rindu. Kalau permulaannya yang masa PKP itu asal 3 orang kalau tak silap. 3 orang, Imam, Bilal, Noja. Ini golongan yang terpilih. Saya pernah buat satu video ringkas tazkirah berkenaan dengan golongan yang terpilih semasa PKP. Sebab kalau tanya, semua di kalangan kita yang istilahnya kaki masjid. Depan saya ni semua ni kaki masjid. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditanya kepada kaki masjid, nak pergi ke masjid ke? Oh, nak. Lebih-lebih lagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Lebih-lebih lagi orang yang AJK masjid, pegawai-pegawai masjid, memang nak pergi masjid, tapi dihalang. Aku tak kira, aku nak pergi juga. Nak pergi lah. Nak kena bayar RM1,000 aja. Masa permulaan PKP tu tak boleh pergi. Kemudian diberi kelonggaran. Permulaannya dapat 40 orang. Allahu Akbar, dah seronok dah kita tu. Beratur. Kemudian diberi lagi. Sehingga dalam tempoh ujian yang lepas, ujian yang lalu, timbul satu tanda tanya. Adakah begini berakhirnya dunia? Timbul persoalan dalam hati kita ni, dalam keadaan kita tak boleh nak pergi ke masjid, lebih-lebih lagi orang yang sentiasa pergi ke masjid dan umurnya dah masuk warga emas. Duk fikir, adakah begini berakhirnya dunia sehingga berlakunya kiamat? Dalam keadaan tak boleh nak pergi masjid masa tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri berkat doa daripada kita semua, berkat amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh kita semua, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi ruang sikit. Dan alhamdulillah sekarang kita dapat kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara lain saya pernah sebut dulu, itu ketika saya kata apa? Bila kita diberi peluang untuk kembali ke masjid, dapat peluang kembali ke masjid ni, antara yang itu solat Jumaat yang permulaan tu dapat 40 orang. Orang terpilih tu antara lain dapat aja, jangan lupa sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak datang, akhirnya Allah bagi. Subhanallah. Begitu juga bila kita dah dapat kembali untuk melakukan ibadah solat fardu berjamaah, jangan lupa kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya, tahniah kepada semua sebab dapat menghadapi ataupun mengharungi bulan Ramadan, Syawal dan sekarang masuk kepada Zulqa'dah dalam keadaan kita dapat menguruskan sembahyang di rumah. Ini saya nak tekankan sebab ada kaitan dengan tajuk. Dapat menguruskan sembahyang di rumah. Semua jadi imam. Allahu Akbar. Tahniah para imam sekalian, walaupun tidak bergaji. Gaji ambil nanti di hari akhirat nanti sana. Semua jadi imam. Yang tak biasa jadi imam pun jadi imam. Ada orang dia tak biasa jadi imam subuh. Sebab biasanya sembahyang di masjid, bawa isteri sembahyang kat masjid. Oh, dia masalah kat mana? Kat doa kunut tu. Ni dah biasa kalau seorang Allahumma hadini, nak tukar Allahumma hadina tu. Lah sekali Allahumma hadina fi man hadait wa afini. Sebab apa dah tak biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi ruang. Sebab itulah disebutkan oleh ramai ulama-ulama kita bahawasanya musibah
ataupun ujian, jangan kita melihat pada satu benda yang buruk sahaja. Bahkan di sana terdapat banyak benda baik yang kita belajar. Saya ambil contoh satu, antaranya berkenaan dengan solat Jumaat. Berkenaan dengan solat Jumaat. Memang kita mazhab Syafi'i, dan kita pegang betul-betul, kalau di negeri Johor ni kita pegang betul-betul. Sembahyang Jumaat nak tak nak mesti 40. Nak tak nak mesti 40. Tak cukup 40 tak boleh. Betul kan? Sehingga saya pernah dengar dulu kalau di Kahang ada satu masjid kat dalam Masjid Ladang Mutiara. Orang tempatan tak sampai 40 orang. Pekerja-pekerja daripada luar adalah, yang warga asing dan sebagainya. Kalau nak kira cukuplah tu. Tapi yang memenuhi syarat untuk Jumaat yang cukup 40 tu tak cukup. Yang menyebabkan orang kat dalam terpaksa keluar ke kampung contoh, terpaksa keluar ke Masjid Kahang Batu 28 untuk sembahyang Jumaat. Tapi bila berlaku musibah ataupun ujian ini, para ulama kembali buka kitab, bermuzakarah. Permulaan dalam tempoh PKP Jumaat 3 orang, 4 orang. Kemudian 12 orang. Kemudian baru, kalau kita tak boleh ni, tak jadi Jumaat ni 3 orang. Tak jadi Jumaat ni 12 orang. Tak boleh, sebab apa? Kita kembali merujuk kepada kitab-kitab perbahasan para ulama. Ini kelebihan antara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Allahu Akbar, seronok tuan-tuan. Baik. Hari ini kita nak bincang satu perkara yang sangat-sangat berkaitan selepas daripada Ramadan. Selepas daripada Ramadan. Sebab apa? Walaupun kita menghadapi ataupun kita menjalani bulan Ramadan dalam keadaan norma baharu, kebiasaan baharu, tak seperti mana sebelum ini. Tapi kita buat seperti mana sebelum-sebelum ini. Kita sembahyang tarawihnya, kita menghidupkan Ramadannya. Dan yang paling seronoknya orang lelaki lah yang bergelar imam. Sebab saya pernah buat satu, istilahnya lawak lah sikit. Saya kata apa? Ni selepas Ramadan tahun lepas, saya kata antara orang yang paling banyak pahala dalam bulan Ramadan ialah imam. Antara orang yang paling banyak pahala dalam bulan Ramadan adalah imam. Terutamanya imam yang jadi imam tarawih. Sebab imam dia akan baca Fatihah setiap rakaat tu, dan dia akan baca surah. Kita yang biasa jadi makmum, kita baca Fatihah aja. Membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, satu huruf 10 kebaikan ataupun pahala. Aku tidak mengira alif lam mim sebagai satu huruf, kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walaupun sembahyang tarawih yang lalu bacanya qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah, ulanglah sampai 20 rakaat. Walaupun itu sahaja yang dibaca, tetapi kalau dikira nilai berdasarkan huruf tu, subhanallah. Jadi tahun lepas saya kata beruntung orang jadi imam. Jadi nak buat macam mana nak dapat pahala ni? Kena jadi imam. Itu dia, kena jadi imam sungguh. Allahu Akbar. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan dalam bulan Ramadan yang lalu, antara lain kita jelas apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan-amalan sunat. Antaranya ialah solat sunat. Sehingga sebab kita rasa bernilainya solat sunat dalam bulan Ramadan itu, sehingga kita tak tinggal. Ini semua yang berada di hadapan saya ni. Sehingga kita tak sanggup nak tinggal solat sunat, walaupun hukumnya sunat. Akan tetapi sebab dalam bulan Ramadan amalan sunat ini diganjarkan dengan pahala wajib. Kita sembahyang sunat seumpama kita buat yang wajib di bulan yang lain. Sehingga kita betul-betul jaga amalan sunat ni. Terutamanya solat-solat sunat rawatib itu tak tinggal. Tak tinggal. Allahu Akbar. Dan perkara inilah juga kita nak teruskan dalam bulan-bulan yang lain, sehingga kita jumpa balik Ramadan.
Ini yang disebutkan sebagai tarbiyah Ramadan. Hasil daripada Allah mendidik kita dalam bulan Ramadan, kita tak lepaskan peluang untuk amalan-amalan sunat ini. Inilah juga yang kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain. Seperti mana pernah saya sebut dahulu berkenaan dengan projek mega yang dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita perlu buat. Projek mega yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan kita nak meneliti pada pagi ini bagaimana para sahabat mereka mengambil satu-satu hadis ataupun amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melaksanakannya. Pesanan daripada Imam An-Nawawi, Allahu Akbar, ini sangat-sangat hebat. Dalam kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa kata Imam An-Nawawi? Dia kata apa? Amalkan sunnah yang kita pelajari walaupun sekali. Amalkan sunnah yang kita pelajari walaupun sekali. Baik. Sebaiknya mereka yang telah sampai suatu hadis kepadanya mengenai kelebihan amalan tertentu, hendaklah dia melakukannya walaupun sekali. Bila kita dah dengar, kita tahu, kita cuba buat walaupun sekali. Supaya apa? Supaya dia termasuk dalam golongan yang mengerjakannya. Sebab kita ni, saya sebut kita ni termasuk saya lah. Kita ni banyak kita dengar hadis tu, amalan ni, tapi bab buat nanti dulu. Ini tak kata orang, kata pada diri sendiri. Bab nak buat tu diam. Tak tahu ke? Tahu. Bila nak buat? Nantilah, insya-Allah tu bertahun insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi pesanan Imam An-Nawawi dia kata apa? Buatlah walaupun sekali. Tidak sepatutnya dia meninggalkannya tanpa cuba mengamalkannya. Tak patut. Bila kita dah tahu, tak patut kita tak buat. Hal ini demikian kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila aku suruh kamu melakukan sesuatu, hendaklah kamu lakukan amalan itu sedaya upaya kamu. Allahu Akbar. Bila Nabi dah suruh kita buat sesuatu, kita cuba. Yang kedua kata Imam An-Nawawi ialah jangan terlepas amalan harian. Jangan terlepas amalan harian. Sepatutnya mereka yang ada amalan tetap, yakni wazifah zikir harian, sama ada pagi ataupun petang, selepas solat atau mana-mana keadaan, jika dia terlepas daripada melakukannya kerana masalah tertentu, maka dia hendaklah cuba mengqadakkannya jika ada kesempatan. Amalan sunat bukan fardu. Amalan sunat yang kita dah biasa buat. Kata Imam An-Nawawi, kalau terluput ataupun terlepas, ada masalah dan sebagainya, cuba untuk qada. Jangan sampai terluput hari itu. Hal ini demikian kerana jika ia bermudah-mudahan, ia akan semakin mudah untuk sentiasa meninggalkannya. Ini kita takut. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi ruang kepada kita dalam bulan Ramadan, kita boleh buat sepanjang sebulan, 30 hari dengan amalan-amalan sunat ni. Tiba-tiba bila masuk Syawal, bila masuk Zulqa'dah dan sebagainya, tak apalah, hari tu dah buat. Takutnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan rasa lazat amalan tersebut, yang menyebabkan tak apalah, sunat aja. Bila datang perkataan seperti itu, habis. Bagaimana sahabat dalam meraihkan sunnah ini? Ada 3 kisah sahabat berkenaan dengan meraihkan sunnah. Saya baca satu dalam kesempatan ini. Berkenaan dengan solat sunat rawatib. Ini yang kita nak amalkan sama-sama insya-Allah. Daripada Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat sunat selain solat fardu sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam kerana mengharapkan redha Allah, melainkan Allah akan membina untuknya sebuah mahligai di syurga. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua, juga daripada Ummu Habibah. Juga daripada Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, artinya sesiapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. 12 rakaat itu ialah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Jumlahnya 12. Saya pernah sebut dulu berkenaan dengan projek mega ni kat sini, dan alhamdulillah ramai yang buat. Apa saya nak kaitkan dengan sahabat? Baik, kata Ummu Habibah, ini sambungan daripada hadis. Kemudian beliau, yakni Ummu Habibah isteri Nabi, kata, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tengok sahabat, isteri Rasulullah ni, semenjak dia dengar apa yang disebutkan oleh Nabi ni, dia tak pernah tinggal, tiap-tiap hari. Ya Allah, istilah mudahnya tiap-tiap hari Allah bina sebuah rumah ataupun mahligai untuknya di syurga. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, sehinggalah dia meninggal dunia. Subhanallah. Dan Anbasah, yakni perawi kepada hadis ini, ambil daripada Ummu Habibah. Dia kata apa? Aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ummu Habibah. Yang merawikan hadis ni bila dapat daripada Ummu Habibah, dengar saja bermula hari tu dia tak tinggal. Allahu Akbar. Ini sahabat. Amr bin Aus berkata, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Anbasah. Orang yang bila dah dengar terus buat, tak tinggal. Dan berkata pula Nu'man bin Salim, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Amr bin Aus. Ya Allah. Maksudnya para sahabat dan juga yang seterusnya, bila mereka mendengar satu-satu amalan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ganjarannya sangat-sangat besar, mereka tak lepaskan peluang. Saya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Buatlah walaupun sekali. Mungkin kita akan rasa, susahnya ustaz. Permulaan memang kita akan rasa susah bagi orang yang belum mula lah. Tapi saya yakin dan percaya yang berada di depan saya ni semua orang yang setiap hari dapat sebuah rumah. Dan dalam tempoh PKP yang lalu, yang masa kita tak boleh nak datang ke masjid tu, itu antara latihan kita nak buat benda ni. Sebab apa? Kalau biasa orang yang bersiap awal tu terbaiklah. Sebelum daripada azan dia dah ada dekat masjid, itu yang terbaiklah. Tapi kita ada kadang-kadang kita kerja dan sebagainya, ada bermasalah sikit nak datang awal. Bukan tak nak datang awal, ada kekangan. Jadi dalam tempoh PKP, dia sembahyang kat rumah berjamaah. Jadi sebelum sembahyang subuh tu, kita dapat sunat subuh setiap hari. Sehingga kalau terlepas, tengok apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang kedua tu, dia cuba untuk qada. Ni sekarang kita dah dapat datang ke masjid untuk berjamaah. Kadang-kadang ya ada time-timenya kita datang terlewat. Lambat bangun. Datang tu orang dah qomat, iqamah, ataupun datang tu orang dah sembahyang. Kita tak sempat nak solat sunat subuh ataupun solat sunat fajar tu. Apa yang dia buat? Sebab dah rasa seronok, selepas daripada sembahyang subuh dia akan qada. Memang orang nampak pelik, mana ada sembahyang sunat lepas subuh. Orang akan rasa pelik, kenapa pula dia ni pakai serban, pakai jubah lepas subuh sembahyang sunat. Kita kena ingat mungkin dia datang lambat. Ataupun untuk mengelak fitnah, waktu duha, sembahyang duha, kemudian qada lah sunat subuh tu. Jangan sampai tak apalah hari ni lepas, esok jumpa lagi. Jangan, yang hari ni tu. Allahu Akbar. Jadi dalam tempoh PKP yang lalu, sebelum zuhur kita dapat buat 4. Dan alhamdulillah jam digital kiri dan kanan di masjid ni selepas zuhur 10 minit. Jadi memang sempat kita nak buat 4 rakaat. Syaratnya datang awal.
Kalau datang dah nombor 5, dah 5 minit lagi, memang tak sempat lah nak buat 4, buat 2 je. Begitu Ustaz, saya nak juga, nak dapatkan ni juga ni. Hadis daripada Nabi ni, Nabi janji nak bagi rumah ataupun mahligai di syurga. Nak buat macam mana? Buat 2, orang semayang zuhur, kita semayang berjemaah. Lepas daripada semayang zuhur, qada balik yang 2 tadi. Tak ada kerja Ustaz nak qada yang sunat. Nak ke tak nak? Nak kena buat. Bukan marah ni, nasihat. Allahu Akbar. Kita cuba sebab apa? Allah. Dalam tempoh ni, sebab saya nak kaitkan apa yang berlaku sekarang dengan apa yang akan berlaku nanti. Istilah mudahnya, bila kita sentiasa merujuk hadis-hadis akhir zaman, ada orang kata, ni teruk. Inilah musibah paling teruk berlaku dalam dunia. Ingat apa yang Nabi SAW pesan dalam cerita berkenaan akhir zaman, akan ada satu ujian yang tidak ada ujian yang lebih dahsyat ataupun lebih teruk daripada ujian ni. Bukan COVID-19. Nabi tak sebut pun COVID-19. Itulah fitnah Dajjal. PKP, ketua keluarga boleh keluar untuk beli makanan, beli bahan-bahan keperluan. Dajjal keluar nanti, langsung tak boleh keluar rumah. Jadi kita dah ada pengalaman. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat baik. Sebelum kita menghadapi ujian yang sangat besar nanti, kedatangan Dajjal, Allah dah bagi latihan. Kita kata latihan untuk apa? Untuk kita ambil kesempatan dalam latihan ini supaya kita dapat beramal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, dan ada riwayat tambahan kata 4 rakaat selepas zuhur. Hadis daripada isteri Nabi SAW juga berkenaan dengan siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka Allah menghalang dagingnya ataupun kulitnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak buat berapa? Kalau boleh 4 sebelum, 4 selepas. Ustaz, kalau 4 sebelum tu tak sempat, datang orang dah sembahyang, buat 8 lah lepas zuhur. Banyaknya Ustaz. Nak tak nak? Nak buat. Begitu juga dengan solat sunat sebelum asar, walaupun dia bukan rawatib ataupun dia bukan muakkad. Solat sunat sebelum asar ni bukan muakkad, tapi ada hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya Allah merahmati, yakni Allah sayang kepada orang yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Banyaknya solat sunat dia. Sebab itulah kita tengok para alim ulama, orang ahli ibadah ni, dia tak lepas daripada solat sunat. Ada je. Baik, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Itu yang disebutkan 12 tu. Baik. Di sana ada lagi perkara yang sentiasa disebut oleh Ustaz Zahari Awam. Kalau dia tazkirah antara lain, dia akan sebut benda ni berkenaan dengan solat sunat 4 rakaat selepas isyak. Solat sunat 4 rakaat selepas isyak, sehingga disebutkan bahawasanya pahalanya menyamai orang yang melakukannya pada malam Al-Qadar. Saya dah lama dengar tu, tapi keinginan nak buat tu, tu saya sebut, itu masalah kita. Keinginan nak buat tu, kadang-kadang you tak you. You tak you, sebab kita tak jumpa lagi. Waktu dalam tempoh PKP tu, dengar pula kuliah Ustaz Wadi Anwar pun cerita perkara yang sama. Dengan dalam YouTube Ustaz Muhadir pun cerita benda yang sama. Ustaz Jeffrey pun cerita benda yang sama. Lah sekali kita tak tahan buka kitab. Rupa-rupanya memang ada hadis. Ada hadis. Kalau kitab Ustaz Muhadir ni buka surat 10. Dia kata apa? Berkenaan dengan solat sunat 4 rakaat selepas isyak ni. Lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas isyak, kerana pahalanya seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Bulan Ramadan yang lalu kita sungguh-sungguh 10 malam terakhir ni kita nak dapatkan Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah semua dah dapat. Amin ya rabbal alamin. Keluar daripada Ramadan, kita ada lagi peluang, iaitu tiap-tiap malam kita buat amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran seumpama malam Lailatul Qadar.
iaitu solat sunat 4 rakaat selepas Isyak. 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 30,000 rakaat pada malam-malam yang lainnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya 4 rakaat selepas Isyak seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan di sana para ulama hadis meneliti hadis ini. Para ulama hadis dikaji dan jumpa berkenaan dengan solat sunat Isyak 4 rakaat ni. Yang pertama, hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Hadis daripada Aisyah, Nabi SAW solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Ittifaq ulama, kata para ulama hadis, ittifaq ulama, Nabi solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Dan di sana ada riwayat tambahan, kata ulama hadis. Di sana ada riwayat tambahan, iaitu yang pertama, hadis Ibnu Umar. Sesiapa yang solat Isyak berjamaah, kemudian dia solat 4 rakaat sebelum keluar dari masjid. Saya nak quotekan hadis daripada Ibnu Umar. Siapa yang solat Isyak berjamaah, kemudian dia solat 4 rakaat sebelum keluar daripada masjid, seumpama dia berdiri pada malam Al-Qadar. Subhanallah. Dan hadis yang riwayat tambahan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Anas, juga diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, dan juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kathir. Ada 5 hadis menceritakan perkara ini. Dan ada 10 athar. Athar ni daripada sahabat kan. 10 athar sahabat yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan solat sunat 4 rakaat selepas Isyak. Jadi apa yang perlu kita buat, insya-Allah bermula malam ni, kita jangan tinggal. Kita jangan tinggal. Ustaz nak buat kat masjid ke kat rumah? Kalau hadis Ibnu Umar tu Nabi buat kat masjid sebelum balik. Dan ada hadis yang lain, kebanyakan solat sunat Nabi buat kat rumah. Cuma saya tak yakin pada diri sendiri. Saya tak kata orang lain. Saya tak yakin pada diri sendiri. Kalau balik rumah tu sambung sembahyang ke buat apa? Sebab itulah kita muzakarah, kita bincang. Kita dah dengar hadis ini. Kita dah dengar ganjarannya. Apa salah kita bagi ruang dan peluang? Kekangan yang berlaku biasa kalau kita nak buat 4 rakaat selepas Isyak di masjid ataupun surau. Bukan masjid ni, tempat lain. Kat Kelantan, kat Perak. Kekangannya apa? Lampu cepat sangat padam. Bukan masjid ni. Tuan-tuan jangan tengok. Bukan, masjid lain. Masjid ladang-ladang. Kadang-kadang tak habis 2 rakaat lagi, tup, dah mati. Sekali lagi, bukan masjid ni. Tuan-tuan, kalau kita ambil hadis daripada Ibnu Umar, orang yang beri ruang untuk orang dalam keadaan selesa untuk solat sunat selepas Isyak, mereka juga dapat saham walaupun tak sembahyang. Jadi kita bincang. Sebab itulah seronoknya dalam tempoh, saya suka ulang, dalam tempoh Allah uji kita dengan COVID-19 ni, banyak benda kita dapat yang baru, dan cuba untuk kita amalkan. Di masalah kita umat akhir zaman ni, kebanyakannya ialah tahu tapi tak buat. Dalam bermula hari ni, kita dah tahu, kita cuba untuk buat. Jadi lambat sikit, tutup, tak apa, insya-Allah. Makin kita bagi ruang, duit dalam tabung insya-Allah makin bertambah. Allahu Akbar. Kita cuba. Kalau nak panjang sikit lagi, lepas sembahyang ba'diyah Isyak tu 4 rakaat, sambung teruslah witir 3 rakaat. Oh, orang dah bagi 4, nak lagi 3. 3 tu buat kat rumah lah. Ataupun on the way, naik motor, naik kereta, buatlah witir. Dan witir jangan tinggal. Kalau macam nak berhenti tadi Ustaz, sambung sikit lagi. Minta maaf lah lebih ni. Tak apa Baik. Witir ni tolong jangan tinggal. Saya pesan pada diri saya,
yang sangat-sangat lemah ni. Jangan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang mendengar, witir tolonglah jangan tinggal. Kita dalam bulan Ramadan hari tu, lepas tarawih kita buat 3. Jarang lepas tarawih orang buat 1. Walaupun sekurang-kurang witir tu 1. Kita akan buat 3. Lepas daripada Ramadan ni, kenapa kita tak boleh buat? Itu soalan pada orang tak buat lah. Orang buat, Ustaz saya buat hari-hari. Alhamdulillah lah. Orang yang tak buat tu, kenapa lepas daripada Ramadan kita tak boleh nak istiqamah witir ni? Kalau kita buka dalam ensiklopedia solat, ada buku tebal ni RM100. Disebut apa? Orang yang mengamalkan solat sunat witir ni, kelebihannya apa? Dia mendapat seekor unta merah. Oh tu, kalau kita tahu kelebihan solat sunat witir. Jadi jangan tinggal. Orang yang rasa boleh bangun awal, dia rasa dia boleh bangun awal, dia buat solat sunat witir bila dia bangun sebelum subuh. Tapi rasa macam ngantuk dan sebagainya, rasa tak larat, lepas daripada solat ba'diyah isyak tu teruslah buat witir. Ustaz dah buat sembahyang isyak 4 rakaat, kemudian ba'diyah 4 lagi, dah lapang ustaz, takkan nak buat witir 3. Penat berdiri, duduk. Sebab sembahyang sunat boleh duduk, tak ada masalah. Cuma pahala separuh lah. Oh, nak pahala penuh berdiri. Allah. Tapi nak berdiri penat pula ustaz. Duduk lah. Janji jangan tinggal. Itu yang saya nak pesankan untuk kita bersama. Dan saya nak sebut juga terakhir ini berkenaan dengan solat sunat 4 rakaat sebelum Zuhur tu, terutamanya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Minta maaf. Kalau boleh bagilah ruang untuk dapatkan manfaat ini ataupun dapatkan kelebihan ini, terutamanya pada para bilal. Bagi ruang kepada jemaah untuk 4 rakaat sebelum daripada Jumaat tu. Sebab kadang-kadang ialah tengah sembahyang untuk rakaat yang ketiga keempat tu, bila dah pergi depan untuk baca apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita nak juga, nak apa? Nak selawat tu, sebab ayat tu suruh selawat tu. Jadi itu saya pesan, kita sama kongsi, jangan marah saya. Jangan marah saya, jangan kecam saya. Ustaz cakap banyak hari ni tak boleh sembahyang Jumaat. Betul, hari ni saya tak boleh sebab tak dapat kad. Jadi kita bagi yang bertugas sebagai bilal, kita bagi ruang. Sebab banyak tempat yang saya pergi tak sempat nak 4 rakaat ni. Sedangkan kita dah tahu hadis ni. Kalau ustaz kan boleh lepas tu qada. Dah tak panjang, seminit 2 je tambah. Allahu akbar. Insya-Allah kita memudahkan orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan bersama pada pagi ini. Moga-moga ada kebaikan untuk apa yang saya sebut kepada diri saya dan juga kepada kita semua yang mendengar. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita boleh mengamalkan sunnah Nabi ini dan kita istiqamah dalam melaksanakannya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.